has always had a king. Now I need something more. But what could be greater than a king? A hero. Yang telah dijanjikan, kita akan sama-sama berkongsi berkenaan dengan kehebatan tamadun Lemuria dan juga Atlantis. Hari ini kita akan mendalami dan juga menghayati apakah kisah sebenar. Sejarah ini tidak pernah dikongsikan oleh mana-mana media ataupun mana-mana pihak yang cuba untuk mengketengahkan suatu peristiwa sejarah yang sangat hebat ini. Jadi Lemuria dan Atlantis adalah satu bangsa yang mana dibahagikan kepada dua bahagian, Lemuria dan juga Atlantis. Lemuria dan Atlantis ini adalah bangsa yang telah mendominasi dunia dari segi pelbagai aspek, antaranya teknologi, undang-undang kehidupan dan juga pelbagai lagi aspek yang mereka maksimumkan, dan juga mereka telah mencapai satu kemajuan yang sangat-sangat luar biasa. Ada dikaitkan juga bangsa ini dengan bangsa Nabi Nuh alaihi salam, ada juga dikaitkan dengan bangsa Nabi Idris alaihi salam. Sebelum kita menyangkal sesuatu perkara, alangkah baiknya kita mendengar dahulu, sebab yang saya nak kongsikan ini adalah perkara yang memang sudah saya dengar banyak kali pertama sekali, dan ada banyak kajian-kajian yang dilakukan oleh saintis barat. Jadi saintis barat terlebih dahulu telah menemui kehebatan, kewujudan bangsa yang sangat hebat ini. Mereka bukan wujud pada ratusan tahun yang lalu, tetapi sudah wujud puluhan ribu tahun yang lalu. Maksudnya mereka telah ada, mereka telah wujud di dunia ini, boleh dikatakan lebih maju, lebih bertamadun daripada zaman sekarang. Bila kita membaca sebuah buku, antaranya buku yang kita boleh rujuk adalah Misteri Tamadun Melayu yang Hilang, Empire Lemuria. Di situ ada dinyatakan beberapa rujukan, dan kebanyakan rujukannya daripada kajian saintis barat. Mereka bersetuju dan berpandangan bahawa bangsa Lemuria dan bangsa Atlantis ini terletak di Kepulauan Nusantara. Saya bukan nak dan klaim Indonesia, dan klaim Malaysia, dan klaim ni dah menjadi satu fenomena. Pulau Nusantara ini sebenarnya mempunyai banyak sejarah, yang mana sejarah tersebut telah ditimbus oleh setiap penjajah yang datang, dan akhirnya mereka berjaya untuk menutupi kegemilangan bangsa kita sebenarnya. Bila mana kita bongkarkan sejarah sebenar, perkongsian sebenar, bukan bermaksud kita nak bangga dengan bangsa kita. Bila kita mengetahui asal usul diri kita, daripada mana, keturunan mana, apa sebenarnya kita buat dahulu, genetik DNA kita ini sebenarnya telah mewakili seluruh genetik manusia di dunia pada hari ini. Ataupun DNA Melayu ini telah menyebarkan seluruh bangsa yang ada di dunia sekarang. Kalau ikut kajian, orang Melayu ini adalah bangsa induk. Maksudnya bangsa baka, bangsa utama, yang mana ada beberapa kelompok daripada bangsa Melayu di Asia Tenggara ini keluar pergi ke benua Eropah, keluar pergi ke benua Amerika, dan mereka inilah telah membentuk satu ketamadunan dunia, yang mana genetik mereka mempunyai genetik umum, iaitulah genetik DNA Melayu. Mengaitkan DNA Melayu ini ada kaitan, ada persamaan dengan DNA Yahudi. Jadi itu kita akan kupaskan kemudian. Saya sangat tertarik nak buat satu persamaan, satu gambaran yang jelas berkenaan dengan bangsa Lemuria dan Atlantis ini. Orang putih, saintis barat, mereka ni ialah, walaupun pada satu sisi mereka ni jahat dan mereka menggunakan segala kepentingan kajian mereka untuk kepentingan mereka, tapi mereka ni berjaya untuk menggambarkan bangsa Atlantis itu, bangsa Lemuria itu dalam filem, dalam movie. Kadang-kadang kita sendiri tak perasan, dan sampai tahap kita melihat movie itu sekadar hiburan dan kita tidak mengkaji apa yang mereka nak sampaikan. Saya suka 50-50 tengok movie ni, jangan serius sangat dan jangan leka sangat. Maksudnya
kita kena tengok something yang hidden di sebalik movie yang nak disampaikan. Kalau kita tahu Freemason dan Illuminati ni antara medium untuk mereka berhubung adalah melalui movie. Setiap level degree tu 1 sampai 33 degree itu, jika mesejnya begini, bila dipecahkan kepada 33 level akan mengandungi mesej yang berbeza mengikut tahap ataupun pangkat masing-masing. Ada mitos berkenaan dengan ikan duyung. Dalam movie Aquaman tu bagi tahu selepas mereka telah dimusnahkan, ada yang jadi ikan duyung, ada yang boleh berenang. Mereka seolah-olah boleh menyesuaikan diri dengan ekosistem yang mereka hidup. Jadi orang Atlantis ini, satu, mereka mempunyai teknologi yang sangat hebat. Kedua, mereka orang-orang dulu, jadi diorang punya ability ataupun tahap badan mereka itu boleh menyesuaikan dengan suasana persekitaran. Baik, jadi Lemuria dan Atlantis ni dua bangsa yang memang sama dari segi kemajuan teknologi dan juga peradaban. Tapi kita kena faham, Lemuria dan Atlantis ni satu bangsa yang berbeza dari segi sikap. Lemuria adalah satu bangsa yang mana mereka ini hidup secara sederhana, tidak sombong, mempunyai teknologi yang superior. Bila sebut superior ni, mereka mempunyai teknologi yang sangat hebat. Dua bangsa ni memang sama tapi berbeza dari segi mentaliti dan juga sikap. Manakala Atlantis pula adalah bangsa yang mana mencemburui bangsa Lemuria. Kenapa Atlantis cemburu dengan Lemuria? Kerana bangsa Lemuria mempunyai teknologi, mempunyai peradaban yang jauh lebih hebat daripada mereka. Lalu berlakulah peperangan. Ada yang mengatakan mereka berperang dan Atlantis dapat menguasai, lalu mereka pula mendominasi dunia. Lemuria ini bukanlah satu bangsa yang sama dengan Atlantis. Mereka mungkin sama dari segi teknologi. Kalau mengikut catatan sejarah, Lemuria ini akhirnya telah dibinasakan dalam satu malam sahaja dengan peristiwa besar, iaitulah banjir besar yang mana telah berlaku pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Apakah Lemuria tersebut adalah Lemuria yang jahat ataupun yang baik? Mungkin Lemuria yang telah dijajah ataupun yang telah dikuasai oleh bangsa Atlantis. Bangsa Atlantis ini adalah bangsa yang sombong, engkar perintah para rasul, para utusan Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu. Persoalan timbul, mereka kan hebat, takkanlah mereka tidak ada kapal ke apa ke. Jadi benda ni, bala bencana Allah Subhanahu Wa Taala datang secara tiba-tiba. Mungkin mereka tidak memikirkan untuk membina kapal, kerana kalau kita fahami kerajaan Lemuria dan Atlantis ini, mereka punya kerajaan sebenarnya pada usia ribuan tahun dahulu. Nusantara ini adalah satu kepulauan yang bersambung. Sebab itulah disebut sebagai Sundaland ataupun benua Sunda ataupun pentas Sunda. Word pentas tu sangat penting supaya kita memahami dan menggambarkan bahawa bangsa Lemuria dan Atlantis ini, mereka punya pusat kerajaan adalah berpusat pada satu tempat yang rata di atas daratan. Lalu mereka ditenggelamkan dan mereka punya peninggalan itu, kota-kota itu dikatakan ditemui di bawah dasar lautan oleh saintis barat. Namun tidak didedahkan secara umum. Generasi kini hanya mampu menyangkal adakah bangsa kita ini di Nusantara khususnya benar-benar hebat ataupun sekadar dongengan sahaja. Sebab itulah kalau kita tengok di Nusantara ini banyak kisah-kisah yang agak mistik dan pelik. Dia bukan mistik. Bila sebut mistik ni, ramai yang allergic, khurafat lah dan sebagainya. Sedangkan mistik ni satu istilah yang kita panggil sesuatu perbuatan yang luar daripada kebiasaan kita hari ini. Tapi kalau berlaku pada zaman mereka ribuan tahun dahulu, benda tu biasa je. Terbang-terbang apa semua tu kan. Lepas tu boleh tembak macam Star Wars dan sebagainya. Benda tu biasa. Sebab itulah kita punya istilah ni, dia ibarat telah menyempitkan kita punya pemikiran otak untuk lebih melihat sesuatu yang di luar kotak. Kita sekarang berfikir dalam kotak. Bila kita berfikir dalam kotak, maka kita akan bermain dalam kotak kita sendiri. Bukan saya suruh main dalam kotak orang lain, tetapi kita kena besarkan lagi kotak kita untuk membiarkan maklumat-maklumat baru untuk masuk ke dalam kotak pemikiran kita. Antara penemuan yang saya nak kongsikan dengan korang, yang mana ada persatuan mahasiswa yang buat kajian, Persatuan Mahasiswa UKM tak silap, berkenaan dengan peninggalan-peninggalan ribuan tahun yang mana telah berubah menjadi bukit. Antaranya bukit piramid di Nusantara ini sebenarnya sangat-sangat banyak. Ramai yang mengatakan ada bukit piramid di Pahang, di Tasik Chini, di Gunung Tahan dan sebagainya. Kita tak membenarkan, tapi kemungkinan besar itu adalah peninggalan khazanah
bangsa Lemuria dan bangsa Atlantis suatu masa dulu. Sebab kita kena faham piramid yang dibina sebenarnya pada zaman dahulu, piramid ni telah dibina sebelum zaman Firaun lagi. Firaun hanya meneruskan legasi pembinaan piramid selepas zaman nabi-nabi yang terdahulu.